menarik lah. Cuma sebelum kita masuk soalan yang lain, cuma aku nak tanya. Sekarang jadi evolusi bentuk pembacaan hang tu dah berubah daripada komik pada mungkin artikel ringkas ataupun bacaan novel fiction yang ringan. Jadi hang rasa sekarang di titik mana pembacaan hang yang hang rasa sesuai dengan hang? Hang rasa dan ke arah mana hang rasa pembacaan yang hang betul-betul nak kita nak jelajah, nak ceburi? Kalau aku sendiri aku sekarang ni macam aku cuba baca benda-benda yang macam aku nak kata tak tahu lah ni sebab mungkin di fasa aku umur baru 19 kan. Ni umur yang suka kritik orang kan. Umur yang suka tak puas hati dengan orang kan. So, aku suka baca buku-buku yang macam dia ada mengkritik, dia ada kaedah mengkritik, dia kritik sesuatu lah. Contoh aku pernah baca buku Islam dan Sosialisme Syed Hussein Alatas kan. Dia kritik Dr. Mahathir. Time tu Dr. Mahathir lah, belum Tun ni. Time tu 1970 something lah. So aku rasa macam aku suka misalnya tu sebab aku suka macam mana? Aku suka macam dua benda yang kontradik. Aku suka benda yang macam kau satu kumpulan dia ada benda yang dia percaya. Bacaan-bacaan yang ada unsur rebel dan contradiction. Betul. Ya, tu yang aku cari tu. Okay, so yang aku rasa macam dia punya basicnya aku memang suka benda yang mengkritik. Contoh macam buku Syed Ahmad Fatihi pun ada benda-benda yang berkritik kan. Contoh dia ada kritik beberapa parti kan. Lepas tu buku Akar Bangsa Muhaimin Sulam, dia pensyarah dekat UTP. Dia sekarang ni dia dalam parti Amanah. Nak promote kan. Okay, so aku rasa macam time tu macam kita tak disponsor. Betul. Okay, so then bila aku baca Muhaimin Sulam pun aku rasa macam dia kritik kerajaan time tu. So aku rasa macam aku minat lah benda-benda macam tu. Lepas tu aku baca Allah Melarang Membodohkan Akal, Dr. Zaimi tulis. Aku memang berat kepada benda-benda yang kritis lah. Aku minat benda macam tu. Even kalau Facebook aku suka baca Ben Sali. Sebab aku walaupun ya bukan semua benda kita setuju dengan semua kritikan daripada semua orang, tapi aku rasa macam it's good untuk kita tahu tau orang lain punya view macam mana. Aku rasa dia mencabar mainstream, ideologi mainstream lah. Ya betul. Dia macam kadang-kadang mainstream ni pun kadang-kadang kita kurang bertanya kan. Kita macam orang Melayu ni kan dia macam dia conserve kan. Dia macam dia nak tanya tak tanya macam tu kan. So aku rasa macam orang macam ni diperlukan untuk tanya benda-benda yang orang lain tak mampu tanya. So aku macam aku memang into benda-benda macam tu lah. Mungkin sikap sejak lepas sejak sebelum SPM dalam tingkatan 5 macam tu sampai sekarang aku memang berat kepada tulisan-tulisan macam tu lah. Benda-benda isu. Okay, menarik. Tapi kita pun faham lah kan. Maksudnya cara pembacaan ataupun bentuk pembacaan kita akan terus berevolusi kan. Betul. Kita akan tetap. Maksudnya mungkin kita tengok seorang tu minat baca novel fiction, tapi mana tahu satu masa nanti dia akan berkembang. Dalam novel fiction sendiri pun ada genre-genre dia kan. Ada genre romance, ada genre seram dan sebagainya. So dalam dunia pembacaan ni pun terlalu banyak kita kata kategori dan itulah wajah-wajah pembacaan genre-genre. So itulah yang menariknya dalam dunia pembacaan ni. Salah satu benda yang menarik sebab dia tidak membaca dia macam tengok orang baca tu terus nampak dia macam cerdik, pandai, ataupun berilmiah, berpengetahuan, orang yang intelek. Tapi itu benda yang terlalu simplistik lah kan. Sebab dalam dunia pembacaan pun banyak kategori, banyak bentuk, banyak gaya kan. So selagi kita tak masuk dalam dunia pembacaan tu, selagi tu kita tak betul-betul boleh kita kata nampak sebenarnya bagaimana dunia buku ni, dunia membaca ni. So dia macam satu alam yang kita tak boleh tahu, kita tak boleh rasa, tak boleh faham selagi kita tak sendiri tak membaca. Tak experience tu. Setakat ni sekarang ni yang tengah apa buku currently yang tengah baca ataupun baru baca? Aku tengah baca
sekarang tengah baca buku sastra. So sekarang tengah baca buku yang satu lagi lah. Aku tengah ulang baca kan. Dulu pernah baca, sekarang nak baca sekali lagi. Politik Rahmah, Ilham Books. Lepas tu sekarang tengah baca 3 cacatan perjalanan sastrawan negara Bahazin. Boleh aja buat. Bahazin. Siapa dia Bahazin? Macam Bahazin. Bahazin. Dua buku lah. Dua buku lah. Dua. So try buat macam satu summary pendek lah. Kan takut masa panjangan. Daripada buku-buku. Setakat ni apa yang dapat daripada buku tu, cerita tentang apa? Okay, untuk buku Politik Rahmah ni aku rasa macam manhaj yang sebelum ni aku pegang dengan apa yang dia bagi tak jauh pun. Tak jauh pun. Maksud aku macam selama ni aku berpegang kepada macam Islam tu tak pernah bagi kita satu sistem tau. Maksud aku dia bagilah maksud aku dia memberi prinsip. Faham tak? Dalam politik kan, ni skop politik dia memberi kau prinsip, maksudnya macam mana kau nak pilih ciri-ciri pemimpin, apa ciri-ciri negara Islam dan sebagainya. Dia bagi, tapi dia tak pernah bagi tahu kau, dalam buku ni pun dia sebut dia tak pernah bagi tahu kau untuk macam mana kau nak pilih pemimpin kau. Itu kau punya ni, tapi kau punya hal lah, maksudnya kau yang kena fikir sendiri. And Tuhan memberi kau akal dan pengalaman dan macam-macam lah kan untuk kita cari pemimpin kita. Tapi apa yang Tuhan nak ada sifat-sifat ni, sekian. Okay, so aku rasa macam Politik Rahmah ni dia tak berapa nak kontradik dengan apa yang selama ni aku faham lah kan. So dengan buku 3 cacatan Bahazin tu aku rasa macam selama ni suka baca buku Ismail Said So aku mendewa-dewa kat Ismail Said selama ni kan. So sekarang ni tengah baca buku Bahazin. First time aku baca buku sastrawan yang lain. So aku rasa macam menarik. Dia macam kadang-kadang pemberian untuk bahagian sastra ni, kadang-kadang pemberian sifat manusia kepada unsur-unsur alam ni sangat luar biasa. So macam dia ada guna perkataan cahaya bulan yang hamil, segumpal cahaya. Bagi aku macam wow, itu yang dalam itu aku suka baca buku sastrawan ni sebab dia macam dia menceritakan pengalaman dia dalam bentuk yang sangat gramatis. So dia macam kau rasa macam tu lah. So tu je lah buku aku yang untuk bulan Januari setakat ni. Semoga Allah memberi aku hidayah untuk mendalami buku-buku sastra yang kompleks. Setakat ni buku paling sastra aku baca. Kalau nak beli buku, Kalau beli buku sama-sama. Kalau nak beli buku sastra kan, untuk penonton lah, kalau tak tahu boleh beli dekat Dewan Bahasa Pustaka online. Dia orang jual buku-buku sastrawan ni RM10 di BP Niaga. Di BP Niaga. Beli dalam kalau beli berapa lah, 3 ke berapa tu dapat diskaun lagi. So gunakanlah peluang ni sementara dia. Nanti design-design buku-buku lama yang dia keluarkan balik pun nampak simplistik kan, cantik. Minimalis lah. Nampak minimalis lah. Cantik.